Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung kitab yang pertama, iaitu kitab Sulamus Sibyan, kitab fiqh Sulamus Sibyan, jilid yang pertama, iaitu muka surat 20 34. Kan, syarat wajib, itu dia punya topik dia, syarat wajib sembahyang. Kita akan sambung muka surat 20. 20 tu syarat yang pertama kita dah baca kan. Okey, sambung syarat yang kedua ini kan. Adapun okey, pendetailan syarat pertama. Baik. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini topik pertama di dalam sembahyang ataupun di dalam tata cara mendirikan sembahyang ataupun kita panggil protokol sembahyang ini. Dia ada beberapa bahagian, beberapa komponen dia untuk nak melengkapkan sembahyang, nak bagi cantik sembahyang ini. Dia ada beberapa komponen penting yang perlu kita jaga. Ya, asasnya ada 3 tapi detailnya ada 4. Campur dengan syarat wajib ni jadi komponen yang detail lah. Komponen pertama dia panggil syarat wajib. Syarat wajib ini dia nak pastikan individu ni ataupun orang tertentu ini wajib ataupun tidak mendirikan sembahyang. Ini dia mudah sahaja. Walaupun dia mudah tuan-tuan, cuma kita kena tahu juga sebagai tambahan, sebab dia akan timbul isu untuk menghukumkan seseorang ni wajib ataupun tidak sembahyang dia. Dan apabila ada kaitan wajib ataupun tidak, isu yang seterusnya qada, wajib qada ataupun tidak. Itu isu dia yang kita kena tahu, komponen ini. Walaupun dia mudah. Contoh dia, apabila orang yang tertidur di luar waktu, sepanjang waktu dia tidur, kemudian dia jaga dah habis waktu, jadi status dia ini wajib ataupun tidak qada. Maka kita nak tahu tuan-puan, wajib qada ataupun tidak, kita kena refer balik, adakah individu yang tidur itu wajib ke atasnya mendirikan sembahyang. Kalau wajib dia solat, maka wajib dia qada. Itu isu induk dia. Isu yang kedua, adakah status wajib qada itu statusnya adalah haram. Ada wajib qada tapi tak haram, dan wajib qada haram. Maksud haram tu haram dia meninggalkan. Wajib tetap wajib qada. Itu. Jadi isu-isu teknikal ni walaupun nampak isu teknikal, tapi sebenarnya dia jadi isu besar apabila kita tak berapa nak ingat dia punya basic dia. Sebab tu komponen ini walaupun dia mudah, tetapi kita ambil tahu juga kerana melibatkan soal isu-isu yang penting. Baik, settle. Itu komponen pertama, dia panggil syarat wajib sembahyang. Ada 5 sahaja. Jadi kita tahu 5 syarat ini merupakan
Dia panggil panduan untuk kita tahu seseorang itu wajib ataupun tidak solat dia, dan wajib qada ataupun tidak. Komponen yang kedua yang kita akan bincangkan datang, yang agak penting tuan-puan, ni komponen wajib dipanggil. Dia panggil syarat sah sembahyang. Ada 9 dalam kitab kita ini. Itu antara benda yang penting yang kita akan detailkan, kerana dia melibatkan sah dan tidak sembahyang kita. Dia bukan melibatkan kesempurnaan, tetapi dia melibatkan sah ataupun tidak. Dia panggil melibatkan jadi ataupun tak jadi solat. Itu dia panggil komponen kedua. Komponen yang ketiga juga merupakan inti ataupun merupakan perkara yang sangat penting dalam solat, iaitu dipanggil rukun sembahyang. Kita akan bincang ada 13 kesemuanya, satu demi satu kita akan bincang cara implement dia supaya pelaksanaan kita menepati. Dan last sekali, komponen keempat, perkara batal sembahyang. Itu juga penting. Jadi keempat-empat ini kena jaga. Yang asalnya 3, yang tambahan itu 4. Kalau nak perfect, kena tambah yang kelima dalam mazhab Syafi'i. Komponen kelima tu dia panggil perbuatan dan perkataan sunat dalam sembahyang. Itu mazhab Syafi'i dia perfect. Jadi gabungkan ke semua 5 komponen itu, barulah sembahyang kita lengkap ataupun sembahyang kita jadi sah dan sempurna. Baik, settle. Kita akan sambung tuan-puan komponen pertama, iaitu syarat wajib sembahyang ada 5. Pertamanya ialah Islam. Pendetailan hari ini, sebelum ni kita dah bincang yang kata Islam ini, maka tidak wajib sembahyang atas kafir asli. Kalau dia kafir asli, maka tak wajib dia sembahyang. Yakni yang kata kafir asli itu tidak dituntut suruh ia kafir asli itu sembahyang pada hukum dunia. Tidak dituntut ke atas kerajaan Islam ataupun oleh kerajaan Islam memaksa kafir asli mendirikan sembahyang. Itu maksud dia, orang kafir ni tak wajib sembahyang. Maksud tak wajib itu nisbah peraturan dunia. Kerajaan Islam tidak boleh memaksa orang kafir mendirikan sembahyang, dan tak boleh paksa dia mengeluarkan zakat, tak boleh paksa dia berpuasa di bulan Ramadan. Itu maksud tak wajib nisbah dunia. Tetapi nisbah hukum syarak, orang kafir pun tetap wajib mendirikan sembahyang, cuma dia kena berimam dulu, barulah sembahyang dia diterima oleh Allah Ta'ala. Tetapi soal furu' itu, soal kewajipan furu', tetap orang kafir juga akan bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana mereka juga wajib melaksanakan segala furu' ataupun segala kewajipan syariat, walaupun mereka tak beriman. Itu dipanggil kewajipan di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah orang kafir ni, apabila di akhirat kelak, mereka akan diseksa dengan 2 kesalahan besar. Kesalahan pertama, mereka tidak menerima ataupun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dipanggil kewajipan usuli, kewajipan yang asas. Kesalahan yang kedua, orang kafir akan didenda, diseksa di akhirat kelak kerana mereka meninggalkan kewajipan syariat. Dipanggil kewajipan furu'. Jadi ada usul, ada furu'. Usul itu beriman kepada Allah, furu' itu sistem syariat. Jadi dia tak solat, dia akan diseksa. Tak keluar zakat, dia akan diseksa. Tak tutup aurah, dia akan diseksa. Makan perkara haram, dia akan diseksa. Kesemuanya kesalahan-kesalahan melibatkan sistem syariat, mereka akan diseksa di akhirat kelak. Sebab itulah secara umumnya orang kafir akan diseksa kerana 2 bentuk kesalahan. Baik. Tetapi diseksa akan orang kafir itu pada akhirat. Nisbah akhirat, mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana meninggalkan perintah, meninggalkan sistem syariat yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke atas mukallaf. Kerana orang kafir ni dia mukallaf. Sebab apa diseksa orang kafir di akhirat kelak? Sebab tiada sembahyang mereka itu.
Yang kata diseksa itu jika ia orang kafir mati di dalam kafir. Kalau orang kafir itu mati dalam keadaan kafir, mereka akan diseksa di akhirat kelak kerana meninggalkan sembahyang. Baik, settle. Itu maksud dia wajib sembahyang Islam. Kalau kafir tak wajib. Maksud tak wajib itu tak wajib hukum dunia. Adapun di akhirat kelak mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kafir asli, jika ia masuk Islam, jika ia kafir asli masuk Islam, maka diampun akan segala dosanya, dosa kafir asli. Dosa yang mana? Yang bersangkut, yang berhubung kait dengan hak Allah Ta'ala. Apa saja kesalahan ataupun dosa orang kafir yang berhubung kait dengan kesalahan Allah Ta'ala, maka mereka akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka beriman, ini mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Itu kafir asli. Kafir ni kita dah sebut sebelum daripada ni, ada kafir asli, ada kafir murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kafir asli ni kafir yang tidak pernah beriman kepada Allah walaupun satu saat. Itu dia panggil asli. Adapun kafir murtad, kafir yang pernah beriman kemudian dia keluar. Walaupun dia pernah beriman 1 minit saja, kemudian dia keluar daripada Islam balik. Wal'iyadzubillah. Itu dia panggil kafir murtad. Jadi kita bincang ni kafir asli. Adapun kafir asli, jika ia masuk Islam, baik, maka jawab jika, maka diampun akan segala dosanya, dosa kafir asli itu yang bersangkut, yang berhubung kait dengan hak Allah Ta'ala. Maka tiada wajib qada sembahyang dan puasanya yang masa sebelum ia Islam. Jadi orang kafir ni tuan-tuan, apabila dia masuk saja Islam, maka segala dosa dia diampun, kesalahan dulu ni diampun kesemuanya. Apa saja kesalahan yang melibatkan dengan Allah Ta'ala, adapun kesalahan yang melibat dengan anak Adam, Allah Ta'ala tak akan ampunkan selagi mana dia tidak dimaafkan oleh manusia. Jadi maksud Allah ampun secara direct ini kesalahan yang melibatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Kesalahan minum arak, kesalahan dia berzina, kesalahan dia tak tutup aurah, kesalahan dia tak solat, tak puasa, tak keluar zakat dan sebagainya, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan istidrak, bukan sahaja tak wajib dia qada. Jadi masa contoh dia umur 50 tahun dia masuk Islam, mula balik 15 sampailah 50, kesemuanya masa balik, dikira masa balik itu semuanya dosa dia diampun, dan kesalahan dia meninggalkan solat bermula 15 tahun sehingga 50 tak wajib qada. Tak wajib qada. Kenapa tak wajib qada? Sebab masa tu dia belum lagi Islam. Bahkan ni bukan saja tak wajib qada, bahkan diberi pahala sembahyang. Ini bonus. Allah Ta'ala buat sistem ni dia panggil merangsang, menarik minat, merangsang orang kafir supaya beriman kepada Allah. Cara Allah offernya ialah kesemuanya Allah ampunkan dosa dan Allah bagi bayaran pahala walaupun dia tak solat. Ini antara cara Allah tarik. Dan cara Allah Ta'ala nak jaga supaya dia tak keluar daripada Islam, Allah ancamkan dengan ancaman yang dahsyat. Siapa keluar daripada Islam, ada hukuman yang berat. Satunya ada hukuman, yang keduanya pahala dia semuanya burn. Itu cara Allah Ta'ala nak jaga supaya manusia tidak keluar daripada kerangka Islam. Bahkan diberi pahala sembahyang dan puasa bila masa ia kafir asli itu belum masuk Islamnya. Walaupun dulu dia tak pernah sembahyang, tak pernah puasa sekalipun,
tetapi dapat pahala penuh, yakni pahala orang yang mendirikan sembahyang. Pahala orang yang mendirikan sembahyang. Dan segala perbuatan baik dia akan dibalas balik. Ini rangsangan Allah Ta'ala supaya mereka ini beriman kepada Allah. Mereka buat baik. Orang kafir pun tuan-tuan kan dia banyak buat baik. Dia pun sedekah banyak. Terutama orang businessman ni, orang kafir ni dia percaya dengan formula menarik rezeki dengan sedekah. Tu dia percaya juga. Kadang-kadang dia percaya lebih daripada kita lagi. Banyak sedekah banding dengan kita, dia percaya lagi kalau buat menarik rezeki ni. Jadi cuma dia tidak ada pahala. Apabila dia sedekah, dia tidak ada pahala. Tetapi apabila dia masuk saja Islam, maka Allah akan berikan pahala kepada dia. Ada setengah orang kafir tuan-tuan dia keluar zakat. Ada setengah siap tanya, boleh tak saya nak keluar zakat apa nama perniagaan? Bukan zakat fitrah jarang lagi. Zakat fitrah jarang orang kafir keluar. Cuma kalau dia keluar ni, dia keluar untuk anak dia Islam. Ni akan di bawah dia akan sebut. Kalau orang kafir, jangan kita dengar dia mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dia. Kalau dia keluar pun tidak ada pahala. Tapi kalau dia keluar untuk anak dia yang Islam, ya, itu kewajipan dia. Di bawah akan sebut orang kafir murtad. Walaupun dia murtad, dia keluarkan zakat, itu jadi. Tapi kalaulah yang biasa kita tengok tuan-puan, keluar zakat perniagaan, sedekah tu dah biasa dah. Sumbangan sosial, kebajikan sosial tu biasa dia. Tapi orang kafir yang keluar zakat perniagaan, biasa kita dengar. Ada pahala ataupun tidak ada pahala. Melainkan ketika mana dia masuk saja Islam, Allah bayar kesemuanya perbuatan baik dulu. Dia tolong orang, Allah bayar balik pahala. Dia sedekah kepada orang, Allah bayar balik pahala. Dia keluar zakat dulu, Allah bayar balik pahala. Itu rangsangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ini beriman kepada Allah. Habis, itu kafir asli. Adapun kafir murtad. Kafir murtad ni dia beza sedikit. Iaitu yang kata kafir murtad tu apa dia? Iaitu tu tafsil kafir murtad. Iaitu kafir murtad orang Islam kemudian jadi kafir. Tu dipanggil murtad, wal a'yadzu billah. Dia dah Islam, walaupun Islam 2-3 minit, kemudian dia keluar daripada Islam balik, murtad balik. Sama ada murtad dia sedar ataupun tak sedar, sama saja. Murtad ini salah satu daripada 3 sebab. Sama ada sebab itu sebab perkataan, ucapan dia, ataupun sebab murtad dengan perbuatan dia, ataupun murtad dengan i'tiqad, kepercayaan dia. Salah satu daripada 3 sebab ini menyebabkan dia tergelincir iman dia. Maka tiada sah segala ibadatnya. Ibadat orang kafir murtad tidak sah. Bila tidak sah tu, yan tu sifat bagian ibadat. Yan ia kafir murtad buat dalam masa murtadnya. Yan kata tak sah itu, dia mengerjakan ibadat semasa dia murtad. Kalaulah dia solat dalam keadaan dia murtad, maka solat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dia panggil solat yang tidak sah. Melainkan yang sah ada satu sahaja. Ibadat orang murtad yang sahnya ialah zakat. Ni beza. Kalau kafir asli semua jenis, orang kafir asli ni sembahyang dia pun tak sah, zakat dia pun tak sah, ibadat tolong orang pun tak sah. Maksud tak sah ini tidak akan diterima sebagai amalan dan tidak dibalas dengan bayaran pahala oleh Allah Ta'ala. Itu maksud tidak sah. Tetapi kafir murtad dia beza sedikit. Segala ibadat dia tak sah, melainkan yang sah ialah zakat. Dan fitrahnya dan zakat fitrahnya yang ia kafir murtad itu beri dalam masa ia murtad. Yang kata sah tu, jika ia kafir murtad kembali kepada Islam, nescaya memada, yakni sah. Memada ni sah. Apabila dia murtad kemudian dia kembali balik kepada Islam,
maka sah zakat dia. Yang lain tak sah. Zakat dia yang dia keluar pada masa dia murtad, sepanjang masa murtad dia sembahyang, dia puasa, baca Quran, sedekah dan sebagainya, semua tidak diterima oleh Allah Taala, melainkan yang Allah terimalah zakat saja. Tapi diterima tu bila? Apabila dia kembali balik Islam. Kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka kesemua amalan dia tidak diterima. Ini jika tu kepada sah amalan dia. Jika ia kafir murtad kembali kepada Islam, nascaya memada, yakni sah. Apa makna sah? Tiada kena ulan beri pula. Tak perlu beri zakat masa dia kembali pada Islam. Tak wajib qada zakat dia. Tak wajib qada zakat dia. Dan jika orang yang murtad itu ia kembali kepada Islam, maka wajib ia orang murtad itu qada sembahyang. Bila? Yang dalam masa ia murtad. Wajib qada masa dia murtad. Contoh 5 tahun dia murtad, wal a'yadzubillah. Dia meninggalkan solat, ataupun dia solat tak pernah tinggal tapi solat dia tidak diterima. Dia keluar zakat tak pernah tinggal, hanya zakat dia sahaja diterima. Makna apa tuan-tuan? Apabila dia kembali pada Islam balik, wajib dia qada sembahyang dia, walaupun pernah dia sembahyang tak dulu, ataupun dia tak pernah tinggal sembahyang pada masa dia murtad. Masuk Islam wajib qada balik. Kenapa wajib qada balik? Kerana kafir murtad, masa dia murtad, walaupun dia kafir, tapi kafir itu kafir murtad, sama status dengan kafir asli. Sembahyang tidak diterima. Apabila sembahyang tidak diterima, dikira orang yang tak sembahyang, maka wajib dia qada balik. Kenapa wajib qada balik? Kerana dia asalnya Islam, kemudian dia murtad balik, wajib qada. Tu beza. Adapun orang kafir asli, apabila dia Islam saja dia, maka dia tak wajib qada. Dia tak wajib qada kerana dia tidak pernah Islam. Beza kat situ, walaupun nampak sama, kafir sama kafir, satunya asli, satunya murtad. Asli tak wajib qada sembahyang dia, tapi murtad wajib qada. Kenapa? Kerana poin dia tuan kita sedang bincang, iaitu syarat wajib sembahyang Islam. Apabila Islam saja dia wajib sembahyang. Dia pernah Islam, dia keluar daripada Islam, kemudian dia masuk balik, wajib qada semasa dia keluar Islam itu. Itu beza dia punya asli dengan murtad. Dan maka wajib ia kafir murtad qada sembahyang. Sembahyang yang mana? Yang dalam masa ia murtadnya. Dan tiada wajib qada sembahyang yang ia orang murtad tu buat sebelum ia murtad. Tapi sebelum dia murtad tu tak wajib qada. Bukan burn sampai kewajipan yang belum dia murtad pun hangus. Kewajipan tak hangus, tapi pahala yang hangus. Itu bahaya. Itu cara Allah nak ancam supaya jangan sekali-kali keluar daripada i'tiqad ataupun akidah ataupun iman kepada Allah Ta'ala, kerana dia punya ancaman sangat dahsyat. Bukan sahaja wajib qada, tetapi pahala yang lama dulu, pahala yang pernah dia buat dulu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tak wajib qada. Yang wajib qada ni masa murtad saja. Sebelum murtad tu dia dah berpuluh tahun dah Islam, maka sebelum dia murtad tak wajib qada, tetapi pahalanya tidak ada. Dia burn pahala. Yang wajib qada tempoh dia murtad saja. Ni jika atau dia bawah. Dan jika orang yang murtad itu yang kembali kepada Islam, apabila dia kembali masuk Islam, maka wajib ia qada sembahyang. Qada sembahyang yang mana? Yang dalam masa ia murtad. Ni satu, settle je ni. Dan tiada wajib qada sembahyang yang ia orang murtad tu buat sebelum ia murtad. Tak wajib qada sebelum ia murtad. Tetapi sungguh pun kata tak wajib qada, bahayanya di mana? Batal pahalanya. Pahala sembahyang orang yang murtad itu. Ni rugi.
Segala kebaikan, pahala kebaikan dia akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mula kosong balik. Itu sangat rugi. Aset yang telah dia bina berpuluh tahun, tiba-tiba dia murtad, maka dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala, walaupun tak wajib qada sebelum dia murtad. Yang wajib qada masa dia murtad saja. Tetapi batal pahala. Ini dipanggil tuan-puan terma syarak ini, yang kita nak kena faham istilah dia. Batal pahala bukan batal sembahyang, dia beza. Pahala saja hilang, sembahyang tak wajib qada. Sebab tu kita biasa dengar tuan-puan, selalu kita ulang istilah ini supaya kita biasa. Sembahyang ni tuan-puan, dia ada sembahyang yang sah tapi tidak ada pahala. Ada sembahyang yang sah dan ada pahala. Itu kita target. Sembahyang yang sah ada pahala. Ada sembahyang yang sah tidak ada pahala. Apa maksud dia? Maksud dia kewajipan kita dengan Allah Ta'ala settle. Tak wajib repeat balik, tak wajib ulang balik, tak wajib qada balik. Tapi pahalanya tidak ada. Buat kerja, settle kerja kita, tapi bayaran Allah tak bagi. Kenapa? Kerana tak ikut terma dan syarat untuk Allah bayar pahala. Tu rugi dan penat sahaja. Upahnya tidak ada. Itu dia panggil dalam istilah fiqh, dipanggil husulus salah satu, yang kedua dia panggil husulus thawabun. Kategori pertama, sembahyang yang sah tidak ada pahala, dia panggil husulus salah. Sembahyang yang sah, yang dikira sembahyangnya, diterima sembahyangnya, tetapi tidak ada bayaran di sisi Allah Ta'ala. Jadi kita ni orang yang nampak tuan-puan, yang kita targetnya bukan kewajipan saja, bukan asalkan settle kewajipan, tidak, tapi kita nak setiap gerak kerja kita kewajipan settle, tetapi ada upah di sisi Allah Ta'ala. Tu. Tetapi batal pahalanya, dan jika ia tiada kembali kepada Islam dan mati ia kafir murtad dalam murtadnya, maka batal sekalian amal ibadatnya dan batal pahalanya. Kalaulah dia mati dengan tidak kembali kepada Islam, bukan sahaja zakat dia Allah Ta'ala kira, bahkan semua ibadat dia dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pahalanya dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Dua-dua. Maksud apa? Maksud dia dikira orang yang tidak pernah mendirikan sembahyang, dan dia juga pahala, semuanya pahala ibadat dia akan dikosongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Jadi kita ni tuan-puan, dia ada dua. Pertama, kewajipan mendirikan, kewajipan melaksanakan tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, pemberian pahala di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita settle pertama, tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala kita settle, walaupun pahalanya tidak ada, maka kita lepas di akhirat kelak. Cuma pahala je tidak ada. Kita tidak akan dihukumkan, tidak akan diseksa dengan meninggalkan tanggungjawab kita dengan Allah, cuma aset tidak ada. Tapi kalaulah kita dua-dua, satu tanggungjawab tak lepas, pahala lagilah tidak ada, maka kita akan diseksa kerana meninggalkan tanggungjawab yang Allah tetapkan ke atas kita. Tapi kalau kita dah settle tanggungjawab, cuma pahala je tidak ada, kita tidak akan dihukum oleh Allah Ta'ala dengan sebab meninggalkan. Itu lebih ringan. Maka diseksa akan dia apabila batal amalan ibadat dia dan batal pahala semua, maka diseksa akan dia, akan kafir murtad ini. Seksa tu seperti tiada buat amal sekali-kali, sama dengan kafir asli yang tidak pernah dikira amalan dia. Ni sama saja kafir murtad dengan kafir asli, diseksa oleh Allah Ta'ala seolah-olah orang yang tidak pernah melakukan sebarang bentuk amalan, walaupun dia pernah buat segala bentuk amalan berpuluh tahun, tapi keluar saja di Islam dan mati dalam keadaan dia murtad, wal'iyadzubillah, maka dikira orang yang tidak pernah melakukan amalan.
masalah. Ini isu dia sebelum kita masuk syarat yang kedua. Perempuan yang murtad, apabila ia murtadah, perempuan murtad itu kembali kepada Islam, maka tiada wajib qada sembahyangnya yang dalam masa haid dan nifas, dalam masa murtad. Dia murtad itu wajib qada sembahyang, cuma sembahyang yang bukan dalam haid nifas tu. Tu. Dan wajib qada sembahyang masa gila dalam murtad. Tu dia beza. Kalau haid nifas sama juga, tak wajib qada. Dalam murtad. Selain daripada masa haid nifas wajib qada, kena kiralah. Cuma kalau dia gila dalam murtad, yang tu wajib qada. Intaha, rujukan dia ialah kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim, muka surat 132. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mudah saja tuan-tuan. Syarat pertama Islam itu simple. Baik, syarat yang kedua agak praktikal dengan kita sebab akil. Dan keduanya, syarat wajib sembahyang itu, apabila dapat syarat ni maka barulah wajib sembahyang. Kalau tidak ada syarat maka tidak ada sembahyang. Dia panggil ada syarat baru ada masyrut. Tak ada syarat maka tidak ada masyrut. Masyrut tu dia panggil sembahyang. Dapat syarat wajib sembahyang. Karena syarat ni syarat wajib. Tak dapat syarat tak wajib sembahyang. Itu dia punya formula ni. Syarat wajib sembahyang itu aqilun. Aqil. Aqil ni apa dia? Orang yang sempurna akal dia. Kalau orang yang tak sempurna akal, sama ada tak sempurna akal dengan sebab gila ataupun bodoh, maka tak wajib dia mendirikan sembahyang. Maka tiada wajib sembahyang atas orang yang hilang akal dengan tiada sengaja. Kalau dia hilang akal dengan tak sengaja, maka tak wajib dia sembahyang. Dan ketiga, sebelum ketiga kita detailkan lagi yang kata syarat wajib mesti sempurna akal. Kalaulah orang yang tak sempurna akal ataupun hilang akal dengan tak sengaja, tak wajib. Dengan tak sengaja tak wajib. Sama ada hilang akal dengan tak sengaja ni, kita panggil gila dengan tak sengaja, ataupun pitan dengan tak sengaja, maka tak wajib dia mendirikan sembahyang. Contoh hilang akal dengan sebab gila. Gila ni tak kisahlah gila keturunan ataupun dan sebagainya sebab lain, asalkan tak sengaja. Gila keturunan bukan sengaja, memang keturunan. Tak wajib dia mendirikan sembahyang. Dengan syarat dia gila itu belum masuk sembahyang. Dia gila belum masuk waktu sembahyang. Contohlah tuan-puan, contoh bagi tuan-puan lagi nampak. Contoh gila keturunan. Orang gila keturunan ni tuan-puan, dia bukan gila sepanjang masa, tidak. Melainkan dia dah sampai tahap dia umur dah lebih, kemudian dia gila sepanjang masa. Biasanya gila keturunan ni dia ada musim dia. Ada musim okey, ada musim dia tak okey. Contoh dalam sebulan itu, apabila bulan purnama, biasa dia mula gila. Jadi gila dia ni kita nak tahu wajib tak wajib dia qada, kita tengok. Kalau gila dia itu belum masuk waktu, contohlah waktu zuhur pukul 1 lah, contoh saja mudah. Jadi gila dia ni pukul 12 lebih, pukul 12.30 baru gila, tak masuk waktu lagi, dia gila awal. Maka gila sebelum masuk waktu, sepanjang waktu zuhur dia habis, masuk saja asar dia sembuh daripada gila, dia okey balik. Dia okey balik. Maka kita nak tahu status. Apabila dia dah sembuh balik, asar wajib dia sembahyang kerana dia dah tak gila. Cuma statusnya
nak cek zuhur ini dia tinggal wajib qada ataupun tidak. Kalau tak ada panduan basic ni tuan-puan, agak sukar juga untuk kita hukumkan, melainkan kita guna akal kita mudah. Qada sajalah, mudah, tak payah duk fikir banyak. Selamat dia kata qada. Tu cara jawab mudah, selamat. Bukan kita kira panduan hukum. Kalaulah tak wajib qada, dia disia-sia saja. Kita nak tahu sebenarnya hukum wajib ataupun tidak qada. Jawab dia tak wajib qada zuhur. Kenapa? Kerana sepanjang waktu zuhur dia gila. Kenapa tak wajib qada? Kerana syarat sembahyang mesti sempurna akal. Sedangkan sepanjang waktu akal dia tak sempurna, tak wajib dia qada. Itu mudah apabila kita tahu hukum. Belum masuk waktu, habis waktu dia gila, tak wajib qada. Mengandung nyayuk macam mana pula? Okey, nyayuk sekejap lagi kita sebut, dia termasuk di dalam, dia panggil ada satu kategori lagi dalam kitab tua, dia sebut tumpul akal. Tumpul akal ni orang yang bodoh dan juga orang yang nyayuk termasuk kategori ni. Jadi pertama, hilang akal dengan sebab gila, ataupun hilang akal dengan sebab pitam, ataupun hilang akal dengan sebab mabuk. Ni kategori pertama. Kategori kedua, hilang akal dengan sebab dia panggil akal dia kurang function. Dalam kitab sebut tumpul akal. Tumpul akal tu kitab bahasa lama. Dia punya akal dia, minda dia tak berfungsi dengan baik. Kita panggil apa? Kita panggil bodoh. Tapi kita nak tengok bodoh macam mana yang tak wajib sembahyang. Bodoh yang tak ingat rakaat. Ini bodoh betul. Bukan bodoh biasa-biasa. Kalau bodoh biasa-biasa tu mengira pandai lagi. Cuma mengaji tak erti. Mengaji jenuh hajar berpuluh tahun tak erti mengira. Tingkatan 2 tak erti baca lagi. Saya dulu masa di sekolah dulu ramai, lebih kurang ada 5 orang, tak ingat lagu itulah. Kelas khas. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Umur dia, tapi kita letak satu kelas. Tak boleh baca lagi. Mengira lagi tak boleh. Baca tak boleh, baca Melayu tak boleh, baca Jawi lagi tak boleh. Jangan hulu hak Arab dia. Hak Arab kita tak mengaji lagi lah tak boleh. Ni hak baca Melayu tak boleh. Tapi adakah dia ni tak wajib sebab dia dah balik? Ini isu dia. Dia dah balik dah, umur 12, umur 13 dah. Dah tua dah mengaji ni. Umur kelas khas ni dah tua dah. Tapi adakah wajib dia sembahyang? Ni orang macam ni wajib dia sembahyang. Detail sekejap lagi kita detailkan. Kita habiskan dulu kategori pertama. Kategori pertama ini orang hilang akal dengan sebab gila, sebab pitam ataupun mabuk. Tapi dia tak sengaja. Ingat dia ada dua isu ni. Pertama, hilang akal dengan tak sengaja, tak wajib qada. Yang kedua, isu kedua, hilang akal dengan sengaja, wajib qada. Beza tu. Kita settlekan satu-satu isu. Isu pertama ataupun kategori pertama, dua isu. Kategori pertama, hilang akal dengan sebab mabuk, dengan sebab gila atau pitan atau mabuk dengan tak sengaja. Tak sengaja. Gila tak sengaja. Contoh, gila keturunan tak sengaja. Yang kedua, pitam tak sengaja. Tiba-tiba pitam sebab sakit, dia tak sengaja. Ataupun yang ketiga, mabuk yang tak sengaja. Macam mana mabuk tak sengaja? Dia bukan sengaja minum air ketum. Terminum air ketum, contoh saja. Air ketum bukan mabuk sampai hilang akal, contoh sajalah. Kalau ada benda yang boleh minum boleh hilang akal, terminum arak ke, contoh saja. Terminum mana tak sengaja minum air ketum, hilang akal. Bukan khayal macam budak-budak duk minum gini tu, tak hilang akal khayal tu. Tak hilang akal, itu lebih akal pula. Minum air ketum terlebih akal daripada tak ada idea, bertambah idea. Daripada nak elok jadi nakal, itu dia panggil tambah akal. Terminum air yang boleh memabukkan, sengaja pun tidak, tak sengaja, hilang akal. Maka kita tengok isu yang pertama tadi, kalau hilang akal sepanjang waktu, tak wajib qada.
Tapi ingat, kalau hilang akal dalam waktu, wajib qada kalau dia tak sempat. Ini nampak complicated sedikit, tapi simple saja tuan-puan. Kalau tuan-puan perhati betul, dia agak simple saja. Kalau full hilang akal dalam sebelum waktu, maksud dia sebelum masuk zuhur, habis zuhur dia hilang akal dengan tak sengaja, tak wajib qada. Wajib sembahyang asar, zuhur tak wajib qada. Isu yang kedua tuan-puan, kalau masuk zuhur dia tak solat lagi, tiba-tiba hilang akal tapi tak sempat solat, yang ni wajib qada. Kenapa wajib qada pula sedangkan dia hilangkan dengan tak sengaja? Kerana masuk sahaja waktu, wajib dia mendirikan sembahyang. Contoh tuan-puan 1.20 dia tak solat lagi, 20 minit dah masuk waktu dia tak solat lagi, tiba-tiba gila sepanjang waktu sampai asar baru sembuh gila dia. Barulah pitan dia ni sembuh daripada pitan selepas daripada habis waktu zuhur. Adakah zuhur itu wajib qada? Jawab dia wajib qada tuan-tuan. Kenapa? Kerana 20 minit dah kewajipan itu ada pada dia. Cuma dia tak buat segera. Ni wajib qada. Okey, settle. Isu pertama dah settle. Isu yang kedua. Isu kedua ni dia panggil sebelum kita nak isu kedua, sebelum kita nak kategori kedua, kita tengok pula isu yang kedua. Isu pertama tadi dia tak sengaja hilang akal dengan sebab gila, pitan atau mabuk, tak sengaja. Kalaulah tak sengaja itu, tengok di luar waktu, habis waktu tak wajib qada. Tapi kalau masuk waktu dia tak sempat solat, habis waktu pitan sepanjang waktu, wajib solat. Kenapa? Kerana dah masuk waktu, dia tak solat lagi. Okey, settle. Satu lagi dipanggil sengaja. Dia ada dua isu, isu sengaja dengan tak sengaja kan. Okey, ni kena berhati-hati. Di sini orang terkeliru dengan sengaja. Kalau tak sengaja tuan-puan, kita tahu tak wajib qada. Cuma yang wajib qada tu kalau dah masuk waktu, wajiblah qada. Tapi isu sengaja ni yang orang terkeliru. Kalaulah dia hilang akal, sama ada dengan sebab hilang akal dengan sebab gila ataupun pitan ataupun mabuk, dengan sengaja, wajib dia qada. Tak kisahlah dua isu tadi, tak kisahlah belum masuk waktu ataupun dah masuk waktu, sama sahaja, wajib qada. Kenapa? Kerana dia hilang akal dengan sengaja, wajib qada. Contoh macam mana hilang akal dengan sengaja? Contoh dia tahu dah benda ni mabuk. Bukan tak sengaja, bukan terminum, memang dia sengaja minum. Apabila dia minum sehingga mabuk, mabuk hilang akal, bukan mabuk filin, bukan mabuk khayal, tidak. Mabuk yang hilang akal. Apabila mabuk yang hilang akal dengan sebab sengaja dia cari, sepanjang contohlah 2 hari mabuk, maka 2 hari itu wajib dia qada sembahyang. Kenapa wajib qada? Kerana sengaja hilang akal dengan sebab sengaja. Baik, settle. Bahagian kedua pula. Bahagian kedua ini orang yang nyayuk, orang yang bodoh. Baik. Kalau dia bodoh tuan-puan, kita nak hukum dia penanda aras. Ada akal ataupun tidak? Kalau ada akal, wajib qada. Tak ada akal, kalau ada akal wajib solat. Kalau tak ada akal, tak wajib solat. Itu saja. Maka macam mana nak hukum? Okey dah akal dia ni. Jadi ulama hukumkan dia beza. Ibadat dengan muamalah beza. Kalau muamalah nak hukum budak ni boleh tak berjual beli sendiri? Yang kita kata bodoh ni. Umur dah 15, patut umur 15 dah boleh boleh jual beli sendiri, syarat membenarkan untuk dia orang panggil terlibat dalam sistem ekonomi. Jual beli sendiri, pinjam sendiri boleh. Tetapi isu dia ini safih, bodoh. Maka safih di dalam muamalat tidak dibenarkan. Bodoh yang macam mana? Kalau muamalat dia kira value, nilai. Budak ni tahu tak nilai harta? Tahu tak nilai duit RM1, beza 5, beza 10. Walaupun dia tak reti kira. Suruh kira 20 tak ingat. Tapi nilai dia tahu besar. Kalau RM1 ni walaupun aku tak reti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Umur 15, kalau suruh dia kira 1 sampai 10 tunggal terbalik. 1, 3, 5, 6, 9, 10. Dia tak boleh tak reti kira. Tapi kalau nilai dia tahu,
RM1 warna ni, 5 warna ni, 10 warna ni. Dia tahu nilai, maka sah dia berjual beli sebab nilai dia tahu. Kalau penjual kata, dia tanya, "Ban, berapa air ni?" Dia kata air ni RM2. Dia pegang duit 5. Dia tahu 2 dengan 5. Walaupun kira tak erti 1, 2, 3, 4, 5, tak erti kira sampai 5. Tapi nilai dia tahu. Nilai 2 tu dia tahu. Kalau aku bagi 5 ni, aku kena tunggu. Dia tak tahu baki berapa, dia tak erti kira baki berapa. Jangan tanya dia, RM5 ni adik bagi ni, harga 2, berapa lagi abang nak kena bagi. Jangan tanya dia. Dia tahu kena bagi, dia tunggu je duit. Bagi berapa pun dia terima. Lebih pun dia terima, kurang pun dia terima. Itu dalam ekonomi, dalam muamalah. Tetapi dalam ibadat dia beza. Beza macam mana? Kalau budak ni dia solat dia, nak kata bodoh ni, dia ingat rakaat, wajib dia solat. Wajib dia solat walaupun kita je panggil dia bodoh, tapi sebenarnya dia boleh ingat rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Walaupun baca tu dia payah nak ingat baca. Fatihah dia ulang sampai ke sudah tak ingat-ingat Fatihah. Kena letak Quran depan baru dia boleh. Sebab itu Fatihah ni tuan-puan dia wajib berurutan. Nanti kita akan baca satu-satu dia punya terma dia. Antaranya wajib berurutan, tak boleh langkau. Tak wajib hafal. Tapi wajib kita kena baca dia bagi berurutan. Kalau hafal tak ingat, boleh tengok letak tepi. Kerana dia hafal tak ingat. Alhamdulillah tu, bismillah sampai waladdallin, kalau dia tak tengok surat, tak tengok Quran, menyebabkan dia teringat, maka dia boleh tengok. Dia tak wajib hafal. Dia wajib ingat saja. Sebab urutan dia, susunan dia. Fatihah dia tak ingat, tak apa, dia boleh tengok. Cuma rakaat dia ingat. 1, 2, 3, 4. Itu wajib ke atas dia. Wajib ke atas dia sembahyang. Walaupun kita saja panggil bodoh. Tapi kalau rakaat pun dia tak ingat, ini orang panggil bodoh betul, yang tak wajib dia sembahyang. Begitu juga orang nyayuk tuan-puan. Orang nyayuk. Perah nyayuk ataupun nyayuk betul, dia ada 2 nyayuk ni. Nyayuk pertama perah dulu. Perah ni dia on off. Kemudian dia akan nyayuk, dia akan off terus. Dia punya function otak dia semua dia apa nama dia lost terus. Itu dia panggil nyayuk. Tak wajib. Dia duduk bincang ni perah. Sekejap on off. Ingat tak waktu? Ketika mana dia ingat dalam masa 10 minit tu, okey. Kan sembahyang zuhur kan banyak jam. Dalam contoh zuhur 1 sampai asar 4.20 ni, lebih kurang 2 jam lebih ni, dalam 2 jam lebih itu ada waktu yang dia tak nyayuk. Ada waktu 10 minit dia ingat. Wajib dia sembahyang ke dalam keadaan dia okey. Itu cara cara nyayuk. Baik, kita teruskan satu lagi tuan-puan. Yang ketiga, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik, yang ketiga. Sebelum tu saya terlupa satu lagi tuan-puan. 2 kategori tu. Pertama, hilang akal. Yang kedua, tumpul akal. Ada kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ini dipanggil dalam bahasa kitab tua dipanggil tertutup akal. Tadi tumpul akal, tertutup akal. Apa dia tertutup akal? Iaitu tidur. Tidur wajib qada. Tidur dia tak termasuk hilang akal. Tidur tak termasuk hilang akal. Wajib dia qada sembahyang. Kalaulah dia tidur. Walaupun dia tidur itu sampai seminggu tidur dia. Ada orang yang tidur sampai 1 hari. Ada orang yang tertidur, ditidurkan sampai sebulan, ditidurkan, dipengsankan sampai sebulan, maka wajib dia qada sebulan itu. Dia beza tu. Kalau pengsan tak apalah, dia pitang. Tapi ni ditidurkan, tertidur. Tertidur tu kita tidur dipanggil tutup akal. Wajib qada. Cuma isu dia haram dan tak haram. Ini kena jaga. Ada tidur wajib qada tapi haram. Ada tidur wajib qada tak haram. Macam mana isu dia?
Kalaulah sebelum waktu zuhur dia tidur qilullah 12 qilullah, pukul 12.30 qilullah sekejap. Tiba-tiba hari tu letih sampai asar baru bangkit. Punya dia bedal sampai 3 jam qilullah dia. Orang qilullah ni setengah jam saja. Tapi dia terlebih hari tu letih sangat. Wajib qada? Ya, wajib qada. Kenapa? Kerana bukan hilang akal. Ini hanyalah tutup akal. Tapi haram ataupun tidak? Tak haram. Kenapa tak haram? Kerana dia tidur belum masuk waktu. Habis waktu masih tidur lagi. Sama dengan subuh. Sama dengan subuh. Sebab ini budak-budak di tahfiz, budak-budak pondok dia pandai, dia ambil hujah ni. Tak bangkit subuh, tak apa ustaz, tak haram. Sebab kami ni tertidur sampai bangkit subuh, sampai habis subuh. Pandai, walhanya dia dari kejut dah. Mana boleh guna hujah ni. Yang kata tak haram ini tuan-puan, sebelum masuk waktu, sepanjang waktu dia tertidur, tak jaga walaupun 1 minit, itu tak haram atas dia. Wajib qada saja, tak haram, tak dosa. Tetapi kalaulah dalam waktu tu dia dah jaga, contoh tuan-puan, masuk waktu dia tidur pukul 1, masuk waktu 1:30 dia tidur, lajak sampai asar, haram kata dia, wajib qada. Kenapa haram kata dia? Kerana dah masuk setengah jam dah ditaklih atas dia, tiba-tiba dia tak buat, dia tidur dulu. Sebab itulah nak tidur itu sunat tidur dulu kalau mengantuk sangat, bagi orang yang yakin boleh bangkit balik. Kalau orang tak yakin, kalau aku tidur ni mungkin terbabah, kena solat juga walaupun dalam keadaan mengantuk. Itu dia beza. Solat dalam keadaan mengantuk makruh, tidur dulu sunat. Tapi ingat, kalaulah dia yakin dengan diri dia, tidur yang sekejap boleh bangkit balik. Tapi kalau dia tak yakin dengan diri dia, kena sembahyang dulu. Tu. Samalah konsep subuh. Subuh ni pukul 5.48. Kita belum tu memang tak jaga langsung. Bukan pukul 6 kita dah jaga, kemudian tarik ke selimut balik, terbabas pukul 7.30 baru bangkit. Yang tu haram. Kenapa? Kerana kita dah jaga dah. Jaga tapi kita sambung balik tidur, haram, wajib qada. Yang tak haram dan wajib qada ini memang sepanjang masa subuh kita tak kita tak sedar pun, tak jaga pun. Tu. Baik, sambung yang ketiga sebelum kita break. Dan ketiganya, syarat wajib sembahyang itu balighun. Baligh ni apa dia tuan-puan? Orang yang sampai umur yang ditaklifkan hukum syarak ke atasnya, tu dia panggil baligh. Baligh ni terma yang telah digunakan oleh orang Melayu tapi dia faham. Orang Melayu kita dia tak menterjemahkan bahasa syarak kepada bahasa dia. Dijadikan bahasa syarak ini dimelayukan. Cuma akhir-akhir ini kita menggunakan bahasa ibunda kita tanpa kita memahami. Balik dah budak ni, tak tahu apa dia balik. Apa dia balik ni? Dah sampai umur 18. Dia ingat umur 18 tu balik. Tak semestinya balik umur 18. Maksud balik ni orang yang sampai umur apa? Umur yang telah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan ke atasnya hukum syarak. Maksudnya tuan-puan, umur ni sekejap lagi kita akan bincang umur. Umur ni dah Allah dia dah berinteraksi dengan hukum syarak 5. Wajib kata dia, wajib dia buat. Sunat kata dia, sunat dia buat. Haram kata dia, haram dia tinggalkan. Wajib dia tinggalkan. Haram dia buat. Makruh, makruh dia buat. Itu dia panggil orang yang berinteraksi dengan hukum. Itu dia panggil orang yang baligh. Baik, baligh ni dia ada, dia panggil sampai umur dengan 3 cara. Ni umum kita, sebelum kita baca, kita view dulu. Baligh ni dengan 3 sebab ataupun 3 tanda baligh. Tanda sampainya umur yang ditaklifkan hukum syarak ke atas dia. Yang pertama, dia panggil baligh ataupun sampai umur dengan tanda mimpi keluarnya air mani. Itu tanda yang pertama. Tanda yang pertama, mimpi keluarnya air mani.
Mimpi keluar air mani ni tuan-puan, dia umum tandanya. Apa maksud umum? Umum sama ada lelaki atau perempuan. Mimpi ni tuan-puan, perempuan pun boleh mimpi keluar air mani dan lelaki pun boleh mimpi keluar air mani. Tu dia panggil tanda yang pertama. Cuma sekejap lagi dia akan detailkan di bawah itu, iaitu ada dia punya syarat dia. Mimpi keluar air mani ni mestilah sekurang-kurang umur 9 tahun tahdidan. 9 tahun cukup ke atas. Kalau 8 tahun setengah, maka mimpi keluar air mani itu bukan air mani, walaupun sama ciri air mani, bukan air mani. Kenapa? Kerana ciri air mani dia mesti dikira umur 9 tahun tahdid. Tahdid ni mana tepat, bukan kurang. Lebih tak apalah, 9 tahun tepat ke atas baru dikira air itu air mani. Dan ada ciri air mani, sekejap lagi dia akan bincang. Tanda yang kedua, keluarnya darah haid. Ini dia khusus untuk perempuan sahaja. Kalau mimpi keluar air mani dia umum perempuan dan lelaki. Kalaulah tanda yang kedua, keluar darah haid, dia tertentu bagi perempuan sahaja. Bila umur dia 9 tahun takriban, bukan tahdid, takriban, lebih kurang. Iaitu lebih kurang 16 hari. Tak cukup 9 tahun sudah dikira darah itu darah haid. Tu. Tanda yang ketiga, tanda yang ketiga ni dia kira cukup umur. Tidak ada tanda air mani, tidak ada tanda darah, tapi kira cukupnya umur. Umur berapa? Umur 15 tahun. Umum bagi lelaki dan perempuan. Kalau lelaki tidak ada, tunggu 12 tak datang, tunggu 12 tak keluar air mani lagi. 13 tak mimpi keluar air mani. 14 tak keluar air mani. 15 saja, walaupun keluar tak keluar air mani, tetap balik dengan cukup umur 15 tahun. Tu dia panggil tanda yang ketiga. Dia panggil tanda balik dengan cukup umur 15 tahun. Umum perempuan dan lelaki. Perempuan pun sama, haid tak datang, 9 tahun tak datang, 10 tak datang, 11 tak datang, 12 tak datang, 13 tak datang, 14 tak datang, 15 terus auto. Dia panggil balik dengan cukup umur. 3 tanda balik. Baik, settle. Kita baca pendetailan dia. Dan ketiganya syarat wajib sembahyang itu balighun. Baligh itu dengan keluar mani. Keluar mani tanda umum. Jadi secara umumnya 3 tanda baligh. 2 tanda umum bagi lelaki dan perempuan, 1 tanda khusus bagi perempuan sahaja. 2 tanda umum tu keluar mani umum lelaki dan perempuan, cukup umur 15 tahun lelaki dan perempuan, dan keluarnya darah bagi perempuan sahaja. Sama ada keluar mani tu, sama ada lelaki atau perempuan. Lelaki atau perempuan, cukup keluar mani tu. Apabila cukup umurnya 12 tahun hijrah. Yang ini qaul dhaif tuan-tuan. Ini pendapat lemah 12 tahun. Pendapat muktamad bukan 12, 9 tahun tahdid. Tu. Kalau biasa dengar orang kata, bukan 9 tahun, keluar mani ni kena kira 12 tahun. Itu pendapat yang muktamad. Dan tersebut, ni qaul muktamad. Di dalam kitab Syarqawi juzuk ats-tsani, juzuk yang kedua, muka surat 163, sekurang-kurang umurnya lelaki dan perempuan yang keluar mani itu 9 tahun tahdidan, 9 tahun tepat. Sama ada lelaki atau perempuan, sama ada keluar mani itu dengan mimpi atau lainnya, lain daripada mimpi. Keluar mani ni satu mimpi, asalkan keluar mani saja.
Satunya mimpi, satu lagi lain daripada mimpi. Lain daripada mimpi ni dia banyaklah, lain daripada mimpi banyak, seperti dia tengok sesuatu tiba-tiba keluar mani. Tak mimpi pun, tapi keluar mani dengan sebab dia melihat sesuatu yang menggairahkan sehingga keluar mani. Itu satu. Satu lagi, tu kita tahu sendirilah. Ataupun tadi dia tengok sesuatu yang menggairahkan, tiba-tiba keluar mani. Maka ada ciri mani. Tahun dia 9 tahun tadi, maka dikira balik. Ataupun keluar mani selain daripada dia melihat, mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri, walaupun haram. Kan nak cerita haram tu, nak cerita keluarnya mani 9 tahun tahdidan. Baik, saya tahu. Mas'alatun, maka balilah ia seseorang yang keluar mani, sama ada dalam mimpi atau lain daripada mimpi. Masalah, kita habiskan tuan-puan. Sebelum tajuk kecil dia, ciri-ciri mani. Tu cara nak kenal mani tu, ada cara dia, ada ciri mani. Jika keluar air yang ada sifat air mani, jika keluar air tu pula yang ada sifat, yang ada ciri air mani. Maksud yang ada ciri air mani ni dapat salah satu daripada 3 ciri air mani. Jadi air mani ni dia ada 3 ciri dia. Ciri air mani, ciri keluar dia, ada bentuk keluar dia, ada bentuk ciri bau dia. Jadi kalau keluar air yang ada ciri air mani, maksud dianya salah satu daripada 3 ciri air mani, tak semua 3-3, satu daripada 3 ciri air mani. Keluar tu daripada kanak-kanak yang belum cukup umurnya, umur kanak-kanak tadi 9 tahun. Adakah kita nak kira air itu air mani? Tu. Maka iaitu najisnya keluar daripada zakar. Contoh saja, orang lelaki zakar kanak-kanak yang tak sampai 9 tahun, baru umur 8 tahun, umur 8 tahun setengah, tapi keluarnya air yang ada persamaan dengan air mani, sama dengan ciri air mani. Dari segi baunya sama, dari segi cara bentuk keluarnya sama, menembak-nembak dia panggil keluar dalam keadaan bentuk keluarnya sama, kita tengok. Tapi umur 8 tahun, apa nak hukum? Maka air itu najis. Kenapa najis? Tidak dinamakan air mani. Air mani tak najis. Tu iaitu najisnya air tersebut. Maka air yang keluar itu dihukumkan najis, tidak dihukumkan air mani. Sepertilah air kencing sahaja, seolah-olah dia kencing, walaupun sama dengan air mani. Kenapa? Kerana itu bukan air mani, sama dengan air kencing, walaupun sama, tengok rupa air mani. Kalau air mani dia tak najis. Kenapa tak najis air mani? Kerana air mani termasuk mustaqzar, bukan najis. Kita dah bincang sebelum daripada ni, ada 3 benda yang perlu kita ingat untuk menhukumkan ada apa nama ini dalam kehidupan kita ini. Pertamanya hadas, yang keduanya najis, yang ketiganya mustaqzar. Tu beza. Hadas, najis, dua ni sama hukum. Kalau ada hadas dan ada najis, dia boleh menghalang daripada sah sembahyang. Kalau sembahyang kita ada 2 benda ni, sembahyang kita tak sah, bukan batal. Sembahyang dalam keadaan ada hadas, tak berwuduk, ataupun ambil wuduk tak sempurna, ataupun lupa mandi wajib, maka sembahyang tak sah. Kenapa? Kerana status dia hanya hadas. Apabila hadas, maka kesan dia kepada ibadat kita tidak sah. Yang kedua, najis sama. Senajis ini kesan dianya ialah boleh menghalang daripada sah sembahyang.
Yang ketiga apa? Yang ketiganya ialah mustaqzar. Min, sin, ta, qaf, za, ra. Mustaqzarun. Yang tadi najisun. Pertama hadatsun. Yang keduanya ialah najisun. Yang ketiganya mustaqzarun. Dalam bahasa fiqh, dalam bahasa Melayu dia panggil benda yang kotor. Mi, sin, ta panjang tu bukan ta, qaf, za, ra. Mustaqzarun. Mustaqzarun. Mi, sin, ta. Dia panggil ta maftuh, bukan ta. At. Qaf. Za bukan zai, za dan ra. Jadi mustaqzarun. Boleh ingat bahasa tu tuan-puan. Tu power tu. Mustaqzarun. Mustaqzar. Balik apalah. Sampai di rumah ila mustaqzarun. Bahasa Melayu dia panggil apa? Dia panggil kotor, benda yang kotor, benda yang cemar, benda yang diluwati. Ada 3 perkataan. Benda yang kotor, benda yang cemar, benda yang diluwati. Diluwati ni bahasa lama. Benda cemar itu istilah orang pantai timur. Standardnya ialah benda yang kotor. Jadi ada bahasa standard, ada bahasa ami, dan ada bahasa tua. Bahasa tuanya ialah meluat aku. Dalam kitab dia akan sebut benda yang diluati, bukan diliwat, lain tu. Apa benda yang kotor ni tuan-puan? Inilah tempat yang mengelirukan kita kalau kita tak tahu istilah ni. 3 ni, hadas, najis, benda kotor. Apabila seluar dia kotor, dia kata tak boleh buat sembahyang. Kenapa? Kerana kotor. Beza kotor dengan najis. Boleh sembahyang dalam keadaan seluar yang kotor, cuma tak sunat. Sunat sembahyang dalam keadaan seluar yang bersih. Maksudnya yang suci lagi bersih. Beza tu suci dengan bersih. Jadi sunat kita sembahyang dalam keadaan seluar kita bersih. Tapi wajib kita memilih pakaian yang suci, itu wajib. Bukan sunat. Pakaian kita mesti bersih, mesti suci daripada najis yang tidak dimaaf. Nak solat tuan-puan, pastikan seluar kita, pastikan pakaian kita suci daripada najis tidak dimaaf. Ada darah sedikit, tak apa, itu najis yang dimaaf. Melainkan ada banyak darah yang banyak, nanah yang banyak, itu tidak dimaafkan. Tetapi kalau ada benda kotor, benda kotor ni apa dia? Seperti daki seluar kita, peluh di seluar kita, bau, seluar berbau dah, seminggu dia pakai seluar yang sama, pada pagi petang, besok pakai lagi pagi petang, office, lusa pakai lagi, tak sempat nak basuh, punya sibuk sangat. Contoh sajalah, tak adalah nak bagi contoh saja. Boleh tak buat solat? Boleh, tapi tak dapat pahala sunat. Kenapa? Kerana suci, cuma tak bersih. Yang terbaik suci dan bersih. Itu orang Melayu kita keliru tu. Keliru di antara suci dan bersih, dia tak boleh compare, tak boleh bezakan. Suci itu melibatkan najis, bersih itu melibatkan mustaqzar. Kalau kita menguasai 2 istilah ini, 2 terma ini, kita boleh menyelesaikan isu ini di antara suci dan bersih. Suci merujuk kepada najis, bersih merujuk kepada mustaqzar. Kenapa? Kerana peluh itu mustaqzar, daki itu mustaqzar, taik telinga itu mustaqzar, taik mata itu mustaqzar, taik gigi itu mustaqzar, hinguh itu mustaqzar, air liur itu mustaqzar, taik hidung itu mustaqzar. Itu dipanggil mustaqzar yang ada di badan kita. Benda yang kotor yang ada di badan kita. Dia tidak menjejaskan sembahyang kita. Cuma sunat bagi suci, bagi bersih. Beza suci dan bersih.
Di sini tuan-puan, air mani ni mustaqzar. Maksud dia, kalau air mani ada di pakaian kita, boleh guna pakaian itu untuk solat. Boleh guna untuk solat. Cuma kalau ada pakaian yang bersih, ambil yang bersih, sunat. Cuma nak cerita saja, air mani bertempel di kain kita, boleh. Tu iman solat terlupa bawa pakaian air mani, tak basuh lagi, boleh. Jadi iman boleh? Boleh lah, sah sembahyang dia. Cuma tak sunat lah. Maksudnya sunat lah pakai jubah bersih tu, boleh. Maka iaitu najisnya, najis air yang keluar walaupun air mani sama dengan air mani, wajib basuhnya dan batal wuduk, dan tiada wajib mandi dan tiada hukum balik. Wajib basuh kerana dia najis, dan batal wuduk. Kenapa batal wuduk? Kerana keluar sesuatu. Kan kita akan belajar bab wuduk. Salah satu perkara batal wuduk, keluar sesuatu daripada dua jalan, kubur atau dubur. Tak kisahlah sesuatu tu najis ataupun tidak, sama saja. Asalkan keluar benda melalui zakar ataupun melalui dubur kita, sama ada benda itu najis ataupun tak najis, sama saja batal wuduk. Melainkan tak batal wuduk air mani, itu dia pengecualian. Keluar air mani tak batal wuduk. Tapi nak sembahyang tak boleh, kerana dia berhadas. Cuma wuduk je tak batal. Nanti kita akan bincang apa rahsia pula wuduk tak batal, nak sembahyang pun tak boleh. Ada rahsia dia, insya-Allah kita akan bincang nanti tajuk spesifik dia. Wallahu a'lam. Bagaimana mengenal mani, insya-Allah ciri-ciri mani bulan depan kita akan bincang. Ada 3 ciri, ada ciri khusus, dia panggil ciri eksklusif pada air mani saja, tidak ada pada air lain. Ini keunikan yang Allah cipta air mani yang tidak ada pada air lain. Hanya ciri ini eksklusif untuk air mani saja, tidak ada pada air lain. Tidak ada pada air zam-zam, tidak ada pada air kencing, dan tidak ada pada air wadi dan juga air madhi. InsyaAllah bulan depan. Ini unik sikit air mani. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan. Kita akan sambung beri 15 minit seperti biasa tuan-puan. Kita akan sambung pukul 10.50. 10.50. Sekarang 10.35. 10.35 insyaAllah. Break 15 minit. 10.45 paling lewat 10.50 kita akan sambung 2 kitab lagi. Wallahu a'lam.